Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Nur Arif. Sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini dengan soalan bertumpu dan bercapah. Jadi sebelum kita mengenal soalan, kita perlu mengenal pasti kata tanya. Terdapat beberapa kata tanya yang selalu kita gunakan. Antaranya ialah apa, siapa, bila, bagaimana, mengapa, berapa, di mana. Ini semua ialah kata tanya untuk membina soalan. Kata tanya apa digunakan untuk benda, haiwan ataupun perkara. Contohnya, kita nak tanya benda, apa itu? Ini gunakan untuk benda. Kalau haiwan, haiwan apa itu? Apa nama binatang itu? Dan juga perkara. Apa yang awak lakukan? Apa makanan kegemaran awak? Okey. Untuk seterusnya, siapa? Siapa ini digunakan untuk orang. Siapa itu? Kalau tadi binatang, apa itu? Kalau orang, siapa? Siapa yang makan nasi itu? Siapa yang menjawab soalan itu? Siapa ni untuk orang. Seterusnya, bila. Bila ini digunakan untuk waktu ataupun masa. Bilakah awak pulang ke rumah? Bilakah awak menyiapkan kerja itu? Bila ni untuk masa. Saya menyiapkan kerja itu semalam. Dan bagaimana? Bagaimana ni digunakan untuk cara ataupun kaedah. Bagaimana kamu menjawab soalan itu? Saya menjawab soalan itu dengan terangkan kaedah ataupun cara. Bagaimana caranya? Caranya macam ni. Seterusnya ialah mengapa. Mengapa digunakan untuk sebab. Bila ada soalan mengapa, kita akan jawab sebab, kerana ataupun supaya. Mengapa kamu menangis? Saya menangis kerana saya terjatuh. Itu mengapa. Beritahu sebab. Mengapa kita perlu bersenam? Kita perlu bersenam supaya badan kita sihat. Jadi nak jawab dia kena guna kerana ataupun supaya. Menunjukkan sebab. Seterusnya berapa. Berapa ini digunakan untuk bilangan. Berapa biji? Berapa banyak? Ada berapa? Berapa ringgit? Bilangan dia berapa ringgit? Awak kira lah berapa ringgit? Okey. Untuk bilangan ataupun nombor. Ada berapa biji guli di situ? Ada 5 biji guli di situ. Seterusnya, di mana digunakan untuk tempat. Di mana? Di sini, di situ, di rumah. Di manakah kamu semalam? Semalam saya ada di rumah.
Selepas kita mengetahui kata tanya, kita perlulah baca dan fahami teks ataupun petikan. Contoh petikan yang pertama ialah ini Sari. Ini Sari Sarah. Sarah ada 3 sari. Siti suka sari Sarah. Jadi ini adalah petikan tentang sari. Sari siapa? Sari Sarah. Ada berapa sari Sarah ni? Sarah ada 3 sari. Yang lagi seorang ni siapa? Ini Sarah, ini Siti. Dah kenal pasti kata tanya, dah baca teks petikan, dah faham. Jadi kita kena fahami pula kehendak soalan. Kalau kita tak faham soalan, macam mana kita nak jawab? Tanya lain, jawab lain. Petikan tadi, ini Sari, ini Sari Sarah. Sarah ada 3 sari. Siti suka sari Sarah. Okey, soalan dia, ini apa? Jadi, apa ini ialah kata tanya. Kita dah baca tadi kata tanya. Nak tahu tentang benda. Benda apa? Ini benda apa? Ini sari. Ini sari siapa? Siapa? Siapa ini ialah orang. Siapa? Sari siapa? Ini sari Sarah. Sarah ada berapa sari? Soalan dia ialah berapa? Jadi, ada berapa? Jawapan dia, Sarah ada 3 sari. Siapa suka sari Sarah? Siapa? Siapa ni untuk orang. Siapa yang suka? Siti suka sari Sarah. Soalan yang terakhir, mengapakah Siti suka sari Sarah? Ada beritahu kat sini tak? Siti suka sari Sarah, tapi dia tak beritahu kenapa Siti suka. Jadi, ini adalah contoh soalan bercapah. Yang atas ni soalan bertumpu. Jawapan dia dah ada dalam petikan. Tapi untuk soalan bercapah, awak kena fikirkan logik sendiri. Awak kena fikir, kenapa Siti suka sari Sarah? Okey, awak fikir, sari ni ialah pakaian. Ini sari. Pakaian tradisional kaum India. Wanita lah, perempuan. Jadi, kenapa kita suka pakaian? Mungkin pakaian tu cantik. Mungkin bersih. Tak pun sebab Siti ni, dia tak pernah pakai sari. Jadi dia suka perkara yang lain daripada yang lain. Jadi jawapan dia awak boleh buat Siti suka sari Sarah kerana. Bila ada mengapa, jawapan dia mesti ada kerana ataupun supaya. Siti suka sari Sarah kerana sari Sarah itu cantik. Itu pun boleh. Bila dah dapat jawapan, akhir sekali semak tanda baca pada jawapan. Tanda baca itu contohnya huruf besar. Huruf besar di mula ayat. Huruf besar untuk kata nama khas, nama orang, nama tempat, nama negeri. Dan juga noktah, titik di hujung ayat. Kita semak jawapan kita. Tadi kita dah jawab, ini apa? Ini sari. Okey. Mula ayat huruf besar, hujung ayat ada titik. Seterusnya, ini sari siapa?
Ini Sari Sarah. Nampak? Sarah, nama orang mesti huruf besar. Di hujung ada titik, mula ayat huruf besar. Sarah ada berapa sari? Sarah ada 3 sari. Titik. Sarah mula ayat huruf besar. Siapa suka sari Sarah? Siti suka sari Sarah. Mula ayat huruf besar. Siti nama orang, huruf besar. Sarah nama orang, kata nama khas, huruf besar dan titik. Mengapakah Siti suka sari Sarah? Siti suka sari Sarah kerana sari Sarah itu cantik. Titik. Mula ayat huruf besar. Sarah nama orang, kata nama khas, huruf besar. Ini pun Sarah, huruf besar. Itu saja semakan tanda baca. Seterusnya kita akan lihat contoh dalam buku teks Bahasa Melayu muka surat 53, Cergaskan Diri. Ini ialah buku teks surat 53, Cergaskan Diri. Jadi soalan ini soalan sebab ada kata tanya, ada tanda soal. Dan bawah ni ialah jawapan. Soalan dia, mengapakah kita perlu tidur 8 jam sehari? Ni gambar ni tidur 8 jam sehari. Tengok gambar ni, tengok muka dia, bila dia bangun, dia gembira, dia bersemangat. Jadi, jawapan dia ialah bila tanya mengapa, jadi awak perlu jawab supaya ataupun kerana. Jadi, kita perlu tidur 8 jam sehari supaya badan kita cergas. Supaya badan kita cergas. Ini ialah contoh jawapan yang dibuat berdasarkan gambar ni. Jadi ini ialah soalan bercapah. Dia tak tulis kat sini. Dia tak ada tulis kenapa kena tidur 8 jam sehari. Jawapan dia awak kena fikir. Okey, untuk yang kedua, bilakah kita boleh bersenam? Soalan dia bilakah. Jadi, bila ini untuk masa. Masa bila. Dia suruh kita bersenam 3 kali seminggu. Tapi dia tak beritahu bila. Jadi, awak boleh jawab. Okay, soalan nombor 2. Bilakah? Untuk masa, kita boleh jawab. Kita boleh bersenam pada waktu pagi dan petang. Dia kata masa bila. Dia tak beritahu bila kan. Jadi kita fikir agak-agak biasanya kita akan bersenam waktu pagi ataupun waktu petang. Jadi nak jawab tu awak kena tulis ni. Soalan dia ialah bila kita boleh bersenam. Jadi jawapan awak, kita boleh bersenam. Baru sambung lagi pada waktu pagi dan petang. Ini adalah contoh jawapan cikgu. Okey, seterusnya. Gambar ni mandi 3 kali sehari. Soalan dia, dia dah bagi ni pagi, tengah hari, malam. Soalan dia, nyatakan sebab. Sebab ni samalah macam mengapa. Bila mengapa, kena sebab kan. Jadi sebab kena ada supaya ataupun kerana. Dia tanya, mengapa kita perlu mandi 3 kali sehari? Nyatakan sebab kita perlu mandi 3 kali sehari. Sebab kena ada supaya atau kerana. Jadi jawapan dia, kita perlu mandi 3 kali sehari supaya badan kita sentiasa bersih. Pagi mandi, lepas tu dah berpeluh, tengah hari kita mandi lagi. Lepas tu berpeluh lagi, malam nak tidur pun kita mandi lagi.
kali. Barulah badan kita sentiasa bersih. Tugasan awak, keluarkan buku tulis garis 1. Tulis tarikh, hari. Hari ini hari Ahad, tarikh 11 hari bulan Julai bulan 7 2021. Tajuk muka surat 53. Tajuk cerdaskan diri. Okey, salin soalan dan buat jawapan. Ini jawapan yang cikgu dah buat tadi. Cikgu nak awak jangan sambung, jangan buat jawapan ni, jangan buat di sebelah soalan. Cikgu nak awak buat di bawah. Buat soalan, bawah dia buat jawapan. Nombor 2 dan nombor 3. Mengapakah kita perlu tidur 8 jam sehari? Kita perlu tidur 8 jam sehari supaya badan kita cergas. Tugasan yang seterusnya ialah buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1, muka surat 60. Tulis jawapan. Jadi ini ialah muka surat 60. Awak boleh lihat soalan dan petikan ini. Petikan ini, Rizal tidur awal pada setiap malam. Dia bangun awal pada setiap pagi. Setelah bangun, Rizal bersenam. Selepas bersenam, Rizal mandi dan bersarapan. Rizal berasa cergas. Dia bersemangat untuk pergi ke sekolah. Pada waktu petang, Rizal dan kawan-kawannya bermain bola sepak. Mereka bermain bola sepak di padang. Untuk soalan yang pertama, dia tanya apakah sebab Rizal tidur awal. Jadi berdasarkan perenggan 1 ini, cikgu buat rumusan. Jawapan cikgu, jawapan ni awak boleh buat jawapan sendiri ataupun jawapan berdasarkan petikan ini. Jadi jawapan cikgu, Rizal tidur awal supaya dia dapat waktu tidur yang secukupnya. Dia tak semestinya kalau kita tidur awal, kita bangun awal. Ada juga yang tidur awal, bangun lambat. Ada juga yang tidur lambat, bangun awal. Jadi Rizal ni tidur awal supaya dia dapat waktu tidur yang cukup. Kalau kita tidur lambat, bangun awal, tak sihat, tak cukup tidur. Jadi badan kita akan penat dan tak bertenaga. Okey, nombor 2. Mengapakah Rizal bersemangat untuk ke sekolah? Jadi berdasarkan perenggan kedua, dia bersenam. Lepas tu dia mandi. Lepas tu dia sarapan. Dia berasa cergas. Dia bersemangat untuk pergi ke sekolah. Jadi, ini adalah salah satu gaya hidup yang sihat. Pagi-pagi dah bersenam, dah mandi, dah segar, barulah dia bersarapan, bertenaga. Jadi, Rizal ni dia bersemangat untuk ke sekolah kerana dia mempunyai gaya hidup yang sihat. Kalau tak sihat, jadi lesu, sakit, jadi tak bertenaga. Okey, ini contoh jawapan cikgu. Awak boleh fikir, mungkin awak boleh jawab, Rizal bersemangat untuk ke sekolah kerana dia berasa cergas. Rizal bersemangat untuk ke sekolah kerana mempunyai ramai kawan di sekolah. Okey. Dan yang ketiga, selain bermain bola, kita boleh bermain apa pada waktu petang? Berikan alasan. Jadi, ini ikut apa yang awak suka. Kalau awak tak suka bola, awak suka main apa? Jadi macam cikgu suka main badminton. Jadi, selain bermain bola, kita boleh bermain badminton. Alasan ni kenapa?
mengapa. Jadi jawapannya mesti ada kerana ataupun supaya. Kita boleh bermain badminton kerana bermain badminton dapat menyihatkan tubuh badan. Tak semestinya main bola sahaja. Awak boleh tulis awak suka main apa. Kenapa awak suka main tu? Okey, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.